واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk kita melihat kepada blok yang ketiga. 3 ayat daripada halaman yang ke-27 dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas. How are you today? Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Kita nak bertanya khabar Ya. kepada rakan-rakan di studio. Apa khabar semua? Alhamdulillah Ustaz ya. Safas, Dapat ya. dengar orang Penang ada? Penang ada. Aha. Ada kita dari rumah ngaji Surau Al-Ikhwan, Pulau Pinang. Masya Allah. Faham? Masya Baik. Allah. Subhanallah. Dan juga Abang-abang. ya, abang-abang akak-akak dari Azora Honors Club Motorsports. Okey. Subhanallah. Apa khabar? InsyaAllah. Terima kasih singgah ke teratak My Quran Time. Tak lupa Safas? Kepada Istiqamah. Istiqamah. Ya, kumpulan Kelab Istiqamah. Kelab Istiqamah. Ya, sesiapa yang nak masuk kelab ini dia kena datang pada saban hari saban hari dan kita alu-alukan kepada semua yang istiqamah di rumah ya, di depan kaca TV, di YouTube, di Facebook untuk sama-sama kita terus share Ustaz ya, kongsikan dengan rakan-rakan. Ada yang tak tahu lagi ada Quran Time 2.0 Ya, Masya Allah. jadi bersiaran di pelbagai Platform. TV platform di YouTube, di Facebook. Jadi boleh kita kongsi-kongsikan dan kita ingin sama-sama memulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan 3 ayat yang kita akan dalami pada hari ini. Iaitu bermula daripada ayat yang ke-179 menyambung kepada hikmah. Ya, apakah pelajaran pengajaran daripada hukum qisas yang telah pun kita belajar dalam episod sebelum ini, dan kemudian kita teruskan pada ayat 180 kewajipan melakukan wasiat ya, wasiat ketika seseorang itu meninggal ataupun akan meninggal dunia, dan ayat 181 akibat orang-orang yang mengubah wasiat. Ini adalah sebagaimana kita bincang sebelum ini tingkat 4 Ustaz ya. Yes, Ustaz. Tingkat foundationnya adalah iman pada ayat 177. Tingkat 1 bercakap tentang memberi kepada ahli keluarga masyarakat. Tingkat 2 solat zakat, dan tingkat 3 adalah sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Tingkat 4 perundangan dalam kita menjadi orang yang bertakwa. Mari sama-sama kita baca ayat 178 hingga ayat 180 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua yang ada bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di rumah atau di mana-mana juga platform kita, juga ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di studio, moga-moga terus dikurniakan kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah Safas, kita nak baca bahagian yang ketiga dalam halaman yang ke-27. InsyaAllah pada hari ini kita nak baca ayat berapa Safas? 179 179 79 sehingga ayat 181. 181. Tadi tersilap sikit. Oh, boleh juga kalau nak baca. Alhamdulillah, itu ayat yang kita dah belajar Yang semalam. dah belajar ya, sebelum ini. subhanallah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sudah bersedia. Kita nak mulakan dengan 3 ayat ini dengan bacaan Tarannum Murattal. Tarannum Murattal apa ya? Kita nak baca Safas, nak lagu apa? Hijaz lah Ustaz. Hijaz. Ya. Wow, Ya, subhanallah. kerana ini perundangan ya, dia kena tegas tegas sikit. Subhanallah, masya-Allah. Ahsanta, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dibayar sekalian, mari kita cuba ayat 179, 180 dan 181 dengan Murattal Hijaz insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-179 hingga ayat yang ke-181. Pelajaran Ustaz ya tentang qisas yang sudah pun kita bincang sebelum ini. Qisas itu maksudnya seseorang yang disabitkan kesalahan membunuh ya, membunuh maka balasannya adalah bunuh, ataupun ahli keluarganya boleh memaafkannya dengan dibayarkan diat, iaitu wang apa istilahnya Ustaz ya? Tebusan ya, wang tebusan. Jadi ini digabungkan, maksudnya kalau zaman Bani Israel hanya ada qisas, hanya bunuh balas bunuh sahaja. Bagi orang Kristian Nasrani, mereka hanya dibenarkan diat ya, memaafkan dan bayar sahaja. Tetapi dalam agama kita ini ahli keluarga, walaupun hakim sudah menjatuhkan hukuman qisas, tetapi boleh ahli keluarga untuk memaafkan dan menebus ataupun mendapatkan wang tebusan. Ini kelebihan dan syariat yang diturunkan pada ayat yang ke-178. Jadi apakah pelajaran daripada peristiwa ataupun perundangan ini? Kerana ia berat Ustaz ya. Bagi orang kata kalau ada perundangan begini, ia seperti barbarik ya, macam ini zaman 1400 tahun lepas, bolehlah sekarang ini tak sesuai. Allah menyatakan walakum fil qisasi hayah. Pada qisas itu, kalau ianya diamalkan dalam sesebuah negara, syaratnya mesti ada sistem perundangan Ustaz ya, bukan boleh main bunuh-bunuh begitu sahaja ya. Maka apakah kesannya? Hayatun ini dalam ada tanwin itu maksudnya kehidupan yang besar. Apa maksudnya? Maksudnya ia memberi kehidupan kepada orang ramai. Orang rasa selamat. Tak semudah itu pembunuh boleh berlega di dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa kalau dia membunuh, maka yang kita belajar dalam ayat 178 iaitu al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Kalau dia membunuh, dia yang akan terbunuh nanti. Jadi dia taklah berani, dia tak rasa macam kalau saya bunuh pun saya boleh lari ya. Dan ini adalah satu kehidupan. Kehidupan yang seterusnya bagi orang yang diqisas ya, qisas maksudnya dia dibunuh, maka di dunia ini dia terbunuh ya kerana dia sudah berbuat jenayah, tetapi di akhirat nanti mereka yang dihukum ini Ustaz ya, maka dia akan diampunkan dan hidup seperti biasa di akhirat nanti kerana ia sudah pun mendapat balasan di atas dunia ini. Jadi ada perspektif di dunia, masyarakat selamat ya, tak semudah itu orang untuk membunuh. Kalau di US tu dia boleh ada pistol Ustaz kan, bila-bila saja pam dia. Tidak semudah itu, tetapi ianya adalah sebagai satu deterrent ataupun menjauhkan manusia daripada berbuat semudah-mudah jenayah tersebut. Maka ini adalah pelajaran bagi siapa? Sebenarnya bukan semua orang faham benda ni Ustaz.
Allah kata ya ulil Albab. albab, Masya Allah. orang yang mempunyai akal yang cerah, bersih, sempurna. Masya Allah. Ya, ulul albab. Dalam al-Quran ada 16 kali ayat ulul albab, dan kita bertemu dengan kali pertama Allah mulakan dengan sistem perundangan ini kerana apa? Kerana orang yang ahmad albab, bukan ahmad albab lah, maksudnya orang yang tak fikir dengan jelas, dia merasakan bahawa ini perundangan kuno. Betul. Ya, ataupun ianya perlu dimansuhkan. Itu sebabnya bila kita berbincang tentang mansuhkan sistem ini, itu ada sesuatu yang kita sedang sampaikan kepada masyarakat bahawa sistem kehakiman sekarang berada dalam keadaan lemah. Ya. Ya, dia tidak ulul albab. Ya. Dia adalah ahmad albab. Ya, pasal kerana kami ni tak dapat membina sistem kehakiman yang jelas, sehingga kan takut nanti tersilap pula menjatuhkan hukuman. Sebenarnya isu salah tak salah ini bergantung kepada hakim dan peguam yang benar-benar ada ulul albab, ya, pemikirannya bagus, sehingga kan dia tahu bahawa kalau katakan pembunuh dah bunuh dah, confirm dia penjenayah, tapi mati mandatory dah tak ada, bayar saja. Kesannya apa? Kalau katakan dia bunuh lagi, dia masih lagi selamat. Ini pelajaran untuk kita sama-sama, la'allakum tattaqun dalam ayat ini, agar kamu terjauh daripada bahaya dalam konteks sosial, ya, bukan sekadar dalam bentuk spiritual dalam ayat 179. Kita belajar lagi selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam, dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 179 hingga ayat 181 dan sudah pun kita membincangkan ayat 179 bagaimana ciri ulul albab. Dalam sistem kita sekarang di Malaysia ada MRSM ulul albab, Ustaz, ya. Jadi salah satu daripada ciri ulul albab yang nak dibina adalah dapat menghargai kepada sistem perundangan daripada Allah. Kerana apa? Kerana ini adalah untuk mencegah masalah di peringkat sosial, Ustaz, ya. Tattaqun itu agar kamu terjauh daripada pelbagai masalah-masalah di peringkat sosial, peringkat dunia ini, agar ianya sebagai tanda bahawa kita mendapat keamanan, Ustaz, ya. Kalau katakan orang yang rasa tak puas hati saja bunuh sahaja, maka mereka ini kalau tidak ada qisas, dia rasa alah kita banyak duit kan, buat saja nanti bukan ada mati mandatori di sesebuah negara. Jadi perkara itu penting untuk difikirkan oleh sistem kehakiman. Apabila orang tahu perundangan tidak ada qisas ini, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja dan bukan semestinya qisas itu mesti kalau setiap pembunuh akan terbunuh kan, tetapi ia bergantung kepada keluarga juga. Kalau ingin dimaafkan, mungkin yang dimaafkan tu orang baiklah kan. Kalau dah kali kedua dia membunuh, lepas tu kali ketiga rasanya keluarga lain pun takkan memaafkan dia, akan juga mengizinkan untuk qisas itu berlaku kepada si pembunuh tersebut. Jadi ini cara bagaimana Allah membina kehidupan yang selamat kepada kita semua, tuan-tuan, ya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Kalau nak memastikan keluarga kita ni tidak mudah untuk dibunuh ataupun dibunuh-bunuh, kita perlu memastikan bahawa sistem ini diamalkan dan kita beritahu kepada pensyarah-pensyarah di universiti yang belajar law, legal kan, bahawa sebenarnya ayat ini perlu difahami sebagai ulul albab. Ya, kadang-kadang bila difahami dengan cara bukan ulul albab, ya, ianya menyebabkan ini tak sesuai, ya, kita tak bersedia okey, tapi bila bersedia, ya, perlu dilaksanakan segera kerana ini adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi peraturan yang Allah bekalkan kepada kita? Ayat 180 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, ulul albab, Ustaz. Ulul albab. Anak Ustaz Fazrul ada salah seorang sedang berjuang sekarang, ya, di MRSM ulul albab di Kepala Batas. Orang Penang ni dekat. Penang tu dia doakan, ya. Betul-betul mendalami 16 ayat ulul albab, Ustaz, ya. Amin Allah. Subhanallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak baca satu ayat itu ayat 180. Dia ada satu kita akan jumpa in taraka khairan al-wasiyah. Nanti segmen tajuk nanti kita akan kongsikan, namun kita baca dahulu ayat 180. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-180. Diwajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik. Ini satu lagi peraturan, Ustaz, ya. Seruan untuk kalau katakan orang tu katakan dah tanda-tanda sakit ada, rasanya tak lama dah, kan. Tapi sebenarnya macam mana kita nak tahu kan, tak sakit pun boleh pergi juga zaman sekarang ini. Jadi wasiat ini adalah salah satu daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala kalau katakan kita ingin meninggalkan
khaira. Khaira itu adalah harta ya. Dalam Quran ni khaira kebaikan dan salah satu maksudnya juga adalah harta. Ya, ini bagi orang yang ada harta lah ya. Paling kurang ada basikal ya, ada kereta ke dan sebagainya. Maka harta itu boleh diwasiatkan. Dalam surah An-Nisa nanti kita akan bertemu dengan mirath ya, tentang faraid, iaitu fardu bagi orang-orang tertentu dalam keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau katakan seseorang itu kata, oh saya nak bagi kepada adik-beradik saya contohnya, pasal dalam faraid itu ada yang asabah ataupun yang menghalang ya, kepada seseorang itu dapat, adik-beradik dapat, terutama kalau ada anak kan. Jadi ada yang kata, oh saya ada harta, saya nak bagi kepada adik-beradik saya, boleh ya. Allah nyatakan buat wasiat ya, untuk kalau nak bagi pada mak ayah ataupun aqrabin, pada kaum kerabat, bil ma'ruf. Ini perkara yang perlu diberi perhatian. Bil ma'ruf ini adalah sesuatu yang baik. Baik itu dari segi apa? Hubungan sosial Ustaz ya. Jangan sampai kita kata saya nak bagi semua kepada mak ayah dan adik-beradik saya. Isteri, anak tinggal, kalau katakan ayah meninggal kan, langsung tak ada. Satu tak boleh. Yang keduanya ialah apa? Kita tahu bahawa wasiat ini 1/3 saja ya. Kita akan sampai kepada masanya nanti kita bertemu dengan mirath. Jadi 1/3 kena uruskan untuk hutang, kemudian hutang dan juga urusan jenazah, kemudian 1/3 untuk wasiat. Lebihnya itu mesti ikut kepada faraid. Ikut pada faraid. Tidak boleh pula kata tadi hari itu ayah cakap dia nak bagi kepada A contohnya kan, ataupun saya nak wasiatkan kepada madrasah contohnya. Sebenarnya wasiat itu hanya valid 1/3 saja Ustaz. 1/3 saja. Jadi perkara ini adalah haqqan, ia adalah satu kewajipan, satu hak yang perlu ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi perkara ini adalah satu lagi peraturan selain daripada peraturan qisas sebentar tadi. Pasal apa? Pasal sebenarnya bila kita lihat 177, kita waktu hidup Ustaz, kita buat baik. Betul. Kita jaga keluarga, jaga orang sana sini apa sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu nak meninggal, ya, ada orang yang sanggup bunuh untuk dapatkan harta. Banyak berlaku. Banyak berlaku Ustaz. Ya, pasal apa? Pasal nanti kalau dia ada anak, adik-beradik dia tak dapat harta. Betul. Jadi ada orang dapat idea, dia bunuh sana dan akhirnya dapatlah harta daripada adiknya itu, ya, kepada adik-beradik yang lain. Jadi perkara itu yang Allah letakkan dahulu peraturan-peraturannya. Jangan bunuh ya, jangan semudah itu pasal nak harta ke apa saja sebabnya dalam kisah sebentar tadi. Dan yang keduanya yang menyebabkan orang boleh berbuat buruk kan. Orang tu baik je hidupnya berbuat albir, tapi bila dia meninggal ramai orang yang bergaduh dalam keluarga dia disebabkan oleh tidak ada wasiat. Dan nanti pada surah An-Nisa nanti kita bertemu dengan tidak mahu mengikut faraid. Saya adalah dengar satu kes Ustaz ya. Dia pasal dia jaga ayah dia. Waktu sakit, jadi ayah ni pun tukar nama. Tukar nama dan bagi kad debit. Semua dia keluarkan dan dia kata bahawa ayah hari itu cakap bahawa siapa yang jaga kali terakhir ialah yang boleh mengambil duit dan harta dia semua. Ambillah dengan panah-panah semua. Kan? Jadi apabila berlaku perkara begini, orang bergaduh. Adik-beradik bergaduh, tak bertegur dan sebagainya. Padahal ketika hidup, ayah sudah pun melakukan albir. Ya, jadi peraturan ini sebenarnya amat penting kita faham, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataannya ialah in taraka khairanil wasiyah. Nanti Ustaz pun akan jelaskan ya. Khairan itu mengapa baca khairanil wasiyah. Tapi kita fokuskan kepada perkataan taraka. Ya, taraka itu maksudnya ialah meninggalkan, ya, membiarkan. 43 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa, dalam surah Yusuf, dalam surah Al-Mu'minun, ya, antara tempat muncul perkataan ini. Jadi apabila seseorang itu ada harta yang ditinggalkan, ia perlu diuruskan. Ya, bukan urus waktu hidup sahaja. Islam, Quran memberi panduan pada kita urus selepas kita pergi. Kerana apa? Walaupun kereta sebiji Ustaz, rumah sebiji pun adik bergaduhnya. Betul. Kan? Pasal apa? Pasal dapat sewa dan dia nak setiap bulan pasal saya yang bagi mak, lain semua tak bagi waktu hidup. Macam-macam dia punya hujah je. Tetapi kita tahu bahawa kalau kita beriman pada Allah, saya buat keputusan hanyalah untuk mencari redha, nak bagi Allah happy, gembira dengan saya. Dengan cara kita memahami Al-Quran pada hari ini. Kita berhenti sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat. واجعله لنا حجتين يا
جهينا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang, kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan isteri, apa mungkin pahala dikirim. Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mamah bumi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa kita sebagai seorang anak tidak putus-putus mengharapkan agar ibu, ayah kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana doa anak yang soleh, Safas, tidak akan terhenti terus kepada seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, Safas. Dan itu sebabnya bila melihat pada ayat 180 tadi, Ustaz, sebenarnya bercakap tentang wasiat, kita sudah pun bertemu dengan kisah Nabi Yaqub ketika hadar maut kan, ketika datang maut itu, ketika dah hampir meninggal, maka dipanggil anaknya. Wasiat yang penting itu disampaikan, dan wasiat yang disampaikan itu ialah wasiat tauhid, kerana waktu itu anak degil macam mana pun dia akan beri perhatian kepada perkataan akhir. Jadi wasiat tauhid untuk keberagamaan itu satu perkara yang perlu kita perjuangkan semasa hidup. Kat hujung-hujung baru cakap perkara itu, Ustaz, kalau tidak tiba-tiba je ayah ni buat hal pula kan. Memang ayah dah buang tebiat ke? Dah lama ke? Tak lama. Memang ayah tak lama dah kan. Rupa-rupanya kerana selama hidup tak bercakap isu agama, satu. Dan pada ayat 180 ini bercakap tentang wasiat yang perlu dibuat kalau katakan ada perkara-perkara yang berbeza dengan faraid, Ustaz, kewajipan bahagian-bahagian harta tersebut. Jika tidak diuruskan, pasal orang berharta, dia antara perkara sensitif dia tak suka untuk jumpa pakar wasiat dengan pakar faraid. Pasal dia kata, nak ingat aku saya mati, nak mati ke? Kan. Jadi dia sibuk, dia tak nak dengar, dia tak nak diberi nasihat oleh penasihat-penasihat ini. Tapi sebenarnya ini adalah nasihat daripada Allah untuk kita amalkan. Inilah Quran, dan kita nak belajar lagi hari ini cara bacaannya, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Safas. Subhanallah. Ayat-ayat pada hari ini sangat-sangat mengingatkan kita tentang berakhirnya kehidupan kita. Setiap permulaan ataupun kehidupan kita ni pasti akan ada satu hari nanti kita akan pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita nak melihat seketika di ruangan tajwid dan juga hafazan kita. Pada kali ini
kita nak melihat yang saya kongsikan tadi, iaitulah khairan al-wasiyah ayat 180. Kita bertemu dengan iltiqa as-sakinain. Kita bertemu dua huruf yang sukun, iaitu pada kalimah khairan al-wasiyah. Huruf yang sukun yang mana? Iaitulah khairan. Itu kan, khairan. Dua pertemuan dua huruf sukun ataupun tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ada yang bagi nama nun iwad, ada yang juga bagi nama nun wasal, ada yang juga bagi nama nun wiqayah, ada juga bagi nama nun kecil. Kan, subhanallah. Jadi tanwin ni kalau kita baca dekat khairan al-wasiyah ni, kita tak boleh baca idgham dia, tak boleh. Khairan tak boleh. Itu tak boleh sebab tanwin bertemu dengan alif lam, dia tak boleh sebut khairan, tak boleh. Jadi kena asal tu khairan itu ra, tanwin tu ra nun asal dia. Khairan ra nun, kha ya ra nun kan, khairan digantikan dengan tanwin. Jadi itu yang jadi nun tu, nun wiqayah ataupun ditandakan nun itu dengan baris kasrah. Khairani. Baru boleh baca khairanil wasiyah. Ba'dinil qaul dalam kalimah yang lain. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Salah satunya dekat sinilah, dekat surah Al-Baqarah ni, dalam ayat ke-180. Mari kita cuba praktikkan. In taraka khairanil wasiyah. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. In taraka khairanil wasiyah. 1, 2, 3. Ayo, apa nama dia tadi? Nur apa? Nur bukan Nur. Nama dia iltiqa as-sakinain. Cuba. Iltiqa as-sakinain. Pertemuan dua huruf yang sukun, iaitu nun dengan hamzah wasal. Okey, baik. Itu satu, khairanil wasiyah. Baik. Yang kedua yang kita nak beri perhatian juga, iaitulah pada kalimah. Pada kalimah dalam juga ayat 180, iaitu kalimah dia idza hadara ahadukum. Ada dua huruf ha, and then tengah-tengah tu ada huruf dad. Idza hadara ahadukum. Maaf saya. Idza hadara ahadakum. 1, 2, 3. Okey, balik atas. Idza hadara ahadakum. 1, 2, 3. Sebab apa saya kata kalimah tu nak beri perhatian? Sebab huruf ha tu, ha pedas tu. Jelaskan dia. Dua kali kita jumpa. Hadara ahada. Jelaskan ha dekat mana duduk dia? Tengah hukum kita kan. Ha, cuba sebut ha. 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 Hi. Hu. Han. Han. Hin. Hun. Aha. Jangan aha, itu ha, itu ha, itu pangkal. Ini tengah. Sekali lagi. Aha. Ihi. Uhu. Wadduha. Ahada. Ahadakum. Idza hadara ahadakum. Cuba. Bagus, subhanallah. Jadi kita nak cuba hafal juga ayat 180. Moga-moga Allah pemudahkan. Jom kita cuba hafal. Perhatikan, saya baca dulu. Tengok kalimah-kalimah dia. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan akan hafal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Cuba perhatikan Al-Quran dan baca. 1, 2, 3. Ada berapa kalimah? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ada 6 kalimah. Sekali lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. 1, 2, 3.
Baik, cuba sekali lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. 1, 2, mula. Bagus. Kutiba alaikum. Silakan. Okey, cuba tengok depan. Cuba nampak sampai. Okey. Kutiba alaikum. Idza hadara. Kutiba alaikum idza hadara. Cuba. 1, 2, 3. Bagus. Ahadakumul maut. Dua kalimah. Ahadakumul maut. Oh, yang ahadakumul maut ni tak tengok Quran dah. Tengok saya je. Semangat. Hafal semalam. Okey, cuba daripada awal. Daripada awal. Alamak dia. Cuba. Kutiba. 1, 2, 3. Kutiba. Ada ahadakum dulu, ada hadara dulu kan. Hadara dulu. Sekali lagi. Baru 2 kali ulang off tan. Okey, tak apa, kita ulang lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. 1, 2, 3. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Seronoknya Cik Mai dapat hafal no. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi sampai dekat maut je tadi bahaya juga tu. Okay. Bahaya pasal kena sambung lah. Kena sambung. Jadi kita nak sambung selepas ini, namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جئنا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi kan. Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-179 hingga ayat 181. Dan Alhamdulillah kita sudah pun cuba menghafal kepada ayat 180 Ustaz ya. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ya, masya-Allah. Waktu rehat tadi ada yang cuba menyambung Ustaz ya, pasal tak nak berhenti kat maut saja ya. Dan itu peringatan, kalau sampai situ saja tu dah kena buat wasiat dah tu ya, kena buat wasiat, tapi sambung lagi sampai ke hujung sebagai tanda kasih sayang kita kepada ahli keluarga kita. Sebenarnya bukan hanya waktu kita hidup ya. Kalau katakan istilah taraka khairanil wasiyah itu ya, dalam perbincangan ulama ialah mereka yang meninggalkan harta, maksudnya harta yang banyak ya. Kalau harta sikit Ustaz ya, tak payahlah wasiat ya, bagi jelah kepada faraid, nanti bahagi 1/3, 1/2 dan sebagainya. Kalau tinggal RM1,000 je, itu nak wasiatnya ya, bakinya kalau 1/3 tinggal 600 lebih kan, buang gunakan untuk ke bumi apa sebagainya, 300 lebih untuk faraid, berapa sen je dapat pada anak, pada isteri dan sebagainya. Jadi ini terutama kepada mereka yang banyak harta. Dan apa motivasi daripada ayat 180 ini? Kita perlu usahakan sepanjang hidup kita ini mencari harta, kerana itu adalah lebih mulia untuk kita tinggalkan ahli keluarga kita. Ayat 180 kita baca, dah dengar sekali lagi Ustaz ya, mungkin dah ada hafal sampai ke hujung. Bersama Ustaz Tarmizi, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Saya pun takut Ustaz Fas sampai maut je ni. Kan. Okey, kita cuba saya baca, lepas tu baru tuan-tuan puan ikut, okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. 1 2 3. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. In taraka khairanil wasiyah. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Sabar, panjang tu. Tarik nafas. Persediaan, ada persediaan dalam bacaan. Tarik nafas. 1 2 3. Okey, yang ni kita cuba naik tinggi ya. Haqqan ya. Cuba. Haqqan 'alal muttaqin. 1 2 3. Haqqan 'alal muttaqin. Oh, melawan nampak eh. Alhamdulillah. Cuba dia tu Safas. Ya, dan mesejnya memang penekanan ya. Ini adalah hak kepada orang-orang yang bertakwa, kewajipan. Jadi orang yang benar-benar bertakwa bukan sekadar solat, bukan sekadar dia baca Quran, tetapi dia juga akan menjaga urusan selepas mati. Ya, selepas mati agar dia punya anak beranak, ahli keluarga dia tak bergaduh. Salah satunya wasiat, dan juga nanti pada surah An-Nisa kita bertemu dengan faraid. Itu perlu diperhatikan. Ini peranan bagi orang yang akan pergi, Tapi apa peranan bagi orang yang ditinggalkan? Ayat 17 atau 181 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat kita bersama dengan Al-Quran. Moga-moga Al-Quran mengubati hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala merawat jiwa kita, hati kita, bersihkan hati kita. Sebab banyak yang berlaku berantakan Ustaz Faz. Betul, bergaduh kan? Ya, bergaduh Ustaz Faz. Allahu Akbar, adik-beradik, saudara mara, Allah. Kembalilah kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran panduan dan ikutan kita insya-Allah taala. Ayat 181, ayat terakhir halaman 27. Ayuh kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Inna Allaha sami'un 'alim. Inna
الله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-181, barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang yang mengubah. Jadi ini sudah pun berpindah kepada orang yang menulis dan mendengar Ustaz ya, wasiat tersebut. Yang meninggal sudah selesai kerana dia menunaikan tanggungjawabnya menulis wasiat itu ketika hidupnya. Jadi bagi orang yang mendengar ini maksudnya sama ada memang anaknya, katakan semua tak dapat kumpul, seorang dia dapat kumpul, seorang saja, seorang jelah kan tak berkumpul, seorang saja yang hadir, ayah cakap ketika di hospital contohnya, maka apa yang didengar itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah kerana kalau ubah itu adalah ism, itu adalah dosa yang besar sebenarnya, dan Allah menyatakan tak boleh diubah. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Ya, Allah dengar apa yang disebut oleh si ayah ke si ibu yang nak meninggal tersebut, dan si anak ke ataupun konsultan ke yang catat itu Allah mendengar, ya. Dan kalau tidak adil, maksudnya diubah, sebenarnya keperitan ataupun tak puas hati oleh adik-beradik yang lain Allah dengar juga. Jadi bagi orang yang baca Quran Ustaz ya, dia rasa Allah dengar, Allah tahu apa yang berlaku dialog saya dengan abah pada waktu itu, maka dia tidak berani untuk menukar perkara tersebut, ya, sehingga di hujung itu Allah nyatakan innallaha sami'un alim. Allah tahu. Ya, Allah tahu bahawa seseorang yang ubah tu ada agenda ke tidak ada, kerana kalau ubah dapat tambah RM200 mungkin orang tak ubah Ustaz. Ini pasal tukar nombor akaun ke ataupun ada akaun yang tak diberitahu kerana dalam tu ada berjuta-juta ringgit contohnya, ataupun rumah dekat Zimbabwe ke apa ke yang ayah si anak tak tahu selama ini. Maka perkara-perkara ini Allah kata Allah tahu semua harta yang ada, apa agenda kamu dan sebagainya. Dan bila Allah tahu, dia kalau mak ayah tahu anak kena buli pun ayah takkan duduk diam, ya. Kalau Allah tahu, sebenarnya balasannya adalah amat besar. Dan kita perasan bahawa cerita pasal wasiat ni ada beberapa ayat Ustaz ya. Nak ceritanya apa? Masalah di dalam masyarakat ini memang banyak berdasarkan kepada isu ini. Jadi bagi kita yang membaca Al-Quran, ibu ayah yang di studio, di rumah, kena ambil tindakan, carilah ya ustaz ke konsultan ke, boleh advice ya, beri nasihat pasal wasiat, pasal miras, pasal harta waris ini sebelum terlambat. Kerana apa? Kerana ini adalah untuk memastikan anak ahli keluarga kita masih takwa, masih berbuat kebaikan, albir, walaupun kita sudah pergi dan kita tidak mahu ya. Dia kalau harta waris ini kan dia makan Ustaz ya, dia berketurunan Ustaz. Pasal dia tak layak dapat rumah contohnya. Lepas tu dia ambil. Kemudian diturunkan pada anak, cucu, cicit apa sebagainya. Semua itu adalah harta yang tidak halal. Itu kesan apabila si ayah tidak menguruskan wasiat dan juga miras yang kita akan belajar dalam surah An-Nisa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah kita mempelajari hukum hakam berkaitan dengan jenayah. Itu pada ayat 179 sebentar tadi, untuk kita melihat bahawa hukum ini bukan menyusahkan tetapi adalah untuk membina kehidupan yang baik sejahtera. Nombor satu. Yang kedua, bersikap adil dalam harta wasiat, ya, iaitu dengan kita tidak kerana ada marah kan, marah kepada adik-beradik ke, pada suami, isteri, anak ke, diwasiatkan sampai anak tak dapat harta contohnya. Jangan begitu, adil. Dan yang ketiganya, amanah dalam menjalankan tugas, terutama apabila mendengar wasiat, perlu amanah menyampaikan kebenaran tersebut. Kita berdoa kepada Allah SWT agar keluarga kita, diri kita memahami perkara ini, kerana ini ada kaitan dengan puasa. Ya, mengapa pula pasal puasa? Itu kita akan ikuti, namun kita doa pada Allah, Allah pelihara kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertautkanlah kembali hubungan kami, adik-beradik, ahli keluarga, sanak saudara, ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dek kerana kami berebut-rebut harta, ya Allah.
Akan tetapi bersihkan hati kami ya Allah, untuk kami pulihkan kembali hubungan kami ya Allah. Moga-moga ya Allah dengannya demikian rahmat-Mu mencurah-curah ke atas kami, kerana silaturahim yang kami jaga, yang kami bina ya Arhamar Rahimin. Permudahkan ya Allah, permudahkan ya Rahman, permudahkan ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan kita menjadi orang yang memahami 2-3 ayat pada hari ini. Dan kita bertanya ya, kalau nanti tuan-tuan pergi balik ke Penang ke, tanya pada kawan-kawan, sayang tak pada keluarga? Sayang waktu hidup ke waktu dah pergi? Dua-dua. Kalau katakan sayang walaupun dah pergi, sila pastikan ahli keluarga faham tentang wasiat dan juga pewarisan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين